Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua penonton Garasi TV. Anda tentu dah berdebar-debar nak menanti Pian Habib. Poster saya dah naik sejak pukul 4 pagi tadi. Terima kasih kepada hampir 600 orang yang like poster tu. Hampir 50 komen. Berarti anda betul-betul menanti lelaki budiman ini untuk datang kembali ke Garasi. Kali ini dia tak datang dengan tangan kosong. Pian datang dengan t-shirt yang anda nakkan tu. Di mana t-shirt berada, kita mesti terus hidup dalam edisi putih, ringa dan black. Saudara tak boleh memiliki kedua-duanya kerana Abang Pian hanya keluarkan dalam bentuk 60 helai. Berarti kita tahu kata 60 helai kemungkinan tidak mencukupi bagi peminat Abang Pian untuk lock malam ni. So anda hanya boleh lock satu helai dan anda tak boleh lock ringa ataupun bukan ringa. Lock adalah lock rambang. Lock bersama dengan buku ni. Kemudian mana yang sampai pada saudara, itulah rezeki saudara. Jadi share dulu, kan saya akan brief lagi sekali untuk anda. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sokongan semua kerana semalam tepat pukul 12.4 minit ke 12.5 minit kita telah merentas 77,000 follower. Berarti terima kasih, kita ada 77 rakan Garasi TV. Terima kasih banyak kerana sharer yang memainkan peranan. Saya berhutang budi pada banyak orang lah. Kalau saya nak sebut nama pun tak sempat. Sharer-sharer yang sentiasa agresif, Ibnu Rashid, Iranto Marcelo, Ibnu Rashid, Iranto Marcelo, Abang Wan Kelantan, Man Padang, Muhammad Sofi, Dex Bagio, Abang Zaidi Ong, apa lagi nama yang saya miss, yang selalu dengan kita, Muhammad Wafi lagi, Encik Engku yang sentiasa ada dengan kita. Betul abang kita yang Johor tu apa nama? Zoro yang seorang lagi tu, Abedin, lagi seorang Abe tu, Tuan Fuji, Alwi Ismail, Cikgu Syukri Abdullah, mereka yang sentiasa sokong, yang mana saya boleh sebut lah tuan-tuan. Saya preview balik tengok tuan-tuan sentiasa menjadi sharer committed untuk membantu kami. Itu kami sangat berhutang budi lah pada mereka yang sentiasa Zul sesiku lipat, yang sentiasa menyokong kami. Yang tak pernah, walaupun kita tak pernah bertemu bersemuka, kecuali Zul sesiku lipat, Khairi Yusof, ramailah kata admin pada saya kata yang dah dapat button gold sebagai rakan sharer Garasi. Abang Pian masih bergaya tu, dia dah macam di model. Silakan tuan. Dia macam sharer, mana dia ada tamu kita. Dan malam ni dia datang memenuhi aspirasi yang dulu saya jemput dia ad hoc. Abang Pian tak sempat nak sediakan baju, so dia print 60 live saja tuan-tuan, dalam limited edition. Berapa angka kita sekarang? Share dulu. Bila 400 je kita akan berbincang mengenai Abang Pian. Malam ni tak banyak kita nak bincang pun. Saudara akan melihat performance kerana temanya pun adalah baca puisi jalanan ala stream Garasi TV. Jadi Abang Pian akan banyak membaca puisi dia malam ni. Itulah yang dia suka buat. Saya akan lepaskan dia saja menguasai gelanggang hinggalah dia penat. Kemudian saya akan bagi tahu pada saudara-saudara boleh lock buku Abang Pian malam ni. Hanya 60 orang yang bertuah untuk mendapatkan buku kombonya dengan t-shirt. Tapi bila saudara lock, saudara hanya boleh kata lock 120 saja. Saudara tak boleh memilih sama ada t-shirt ringa ataupun t-shirt hitam kerana dia akan menyukarkan kami kerana terpaksa mencipta lock A dan lock B. Jadi kita lock saja, saudara bertabahlah kerana gambar yang sama, cuma Abang Wan keluar, Abang Pian keluarkan dalam versi putih beringa dan versi hitam. Jadi itu versi yang dua je yang ada dan 60 orang saja yang akan mendapat bersama buku ni yang kita kombokan pada harga RM120 termasuk pos. Baju ni diikhtiarkan oleh Abang Pian sendiri. Alhamdulillah dia ikhtiar untuk terbit kat baju sebab dia kata dulu dia datang, ramai yang order tapi dia tak boleh fulfill. Cuma lepas PKP dia hubungi kawan dia di Taiping, kawan dia buatkan. Jadi malam ni ada 60 set saja untuk saudara lock. Saya akan umumkan bila saudara boleh lock. Kalau saudara nak lock sekarang pun boleh, bagi mereka yang masuk awal tu dah boleh lock dah. Lock, letak nombor telefon RM120. Cukup. Lock RM120 berarti saudara lock satu buku Abang Pian dan salah satu baju daripada petikan filem Kembara Seniman Jalanan. Ini adalah scene Osman Tikus dan juga Bujang dalam Kembara Seniman Jalanan. Filem yang diterbitkan pada tahun 1986 ya Kak. 1986 berarti filem ni telah pun berusia 31 tahun. Osman Tikus tengok ni, masa mudanya lagi ni, belum berjambang pula dah. Belum uban rambutnya. Belum berjanggut putih lagi. Ini Osman Tikusnya dan ini adalah M. Nasir.
Jadi kalau saudara nak menyimpan sesuatu yang tak pernah dikeluarkan secara rasmi, kecuali Abang Pian saja mengeluarkan benda ni sebagai edition Abang Pian. Dia tulis kat situ tu, copyright Pian Habib 2021. Dia pun pandai copyright, tuan-tuan. Copyright 2021, dia pun dah tahu dah. Original punya. Original kata dia. Ori copyright. Di bawah je nama Gildan, Ringer. So yang hitam saudara boleh dapatkan juga, tapi saudara tak boleh memilih. Saudara lock, saudara jangan kata hitam atau putih, Ringer atau ibak, itu adalah rezeki masing-masing. Jadi saudara dah boleh lock dulu siapa masuk dulu. Kita kira early bird, first lock consider sold, RM 120, lock sekarang. Sebelum kita mulakan, saya tak mau soal jawab dengan dia. Sebab saya tahu Abang Pian adalah seorang yang lebih freedom bila dia boleh one man show. Nanti bila sampai aja masa saya kata Abang Pian belasah saja, dia akan belasah saja. Saudara hanya boleh komen kalau saudara nakkan dia lakukan apa-apa, tuan-tuan. Jangan minta dia buat parkour sebab dia tak pernah ikut saya buat parkour. Jangan suruh dia buat akrobatik kerana dia bukan ahli akrobatik. Jangan suruh dia bersilat kerana dia tak boleh bersilat. Tapi Fatimah insya-Allah dia boleh menyanyi. Tapi malam ni dia akan baca sajak sebab kita akan menjual buku yang tak pernah kita jual daripada edisi dia sebelum ni. Kita jual koleksi artikel-artikel Pian Habib. Malam ni saya minta pada ITBM hantar 60 buah khusus untuk dipairkan dengan baju, menjadikan value-nya selain daripada pakaian adalah bukunya. Dan bukunya kalau saudara beli bukan melalui edisi kami adalah RM35. Tetapi malam ni kami kombokan dengan baju dia jadi RM120 saja. Saudara boleh lock sekarang. Dan kemudian saya akan serahkan kepada Abang Pian. Malu ai. Abang Pian umur berapa tuan? Ai malu. 62, 63. Tahun ni dia dah 63 tahun. Sebab tu saya panggil dia abang, tuan-tuan. Sebab dia dah 9 tahun lebih tua daripada saya. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur, dia dah super duper dah dalam dunia sastra ni. Saya adalah pemuja sajaknya, itu sajak hujan. Apabila hujan tu. Dan sampai sekarang, tuan-tuan, sangat saya hormat orang ini. Malam besok kita buat tribute untuk Wak Khalid. Malam ni kita dengan Pian, malam besok adalah tribute dengan Wak Khalid, di mana saudara Yue akan datang untuk menceritakan siapa Wak Khalid. Kerana Wak Khalid dan Pian tak dapat dipisahkan kerana mereka berdua adalah orang jalanan. Wak Khalid memulakan teater jual ubat di jalanan hinggalah dia menjadi bintang besar. Pian adalah seorang penyair yang membacakan puisi di jalan-jalan pada tahun 1984. Dan kemudian daripada situlah bakatnya dilihat dan dibawa ke filem. Dan filmlah yang menjadikan kita tak dapat melupakannya setiap kali filem-filem kembara seniman jalanan ditayangkan. Banyak filem lah dia berlakon, tuan-tuan. Dan hingga sekarang dengan kehidupan dia easy going dan happy go lucky ni, dia menjadi orang yang unik lah, tuan-tuan. Untuk saya dia seorang yang unik. Bila saya ingat lagi apabila saya menerima khabar kematian Wak Khalid, saya terus teringat dia. Saya kata hanya tinggal seorang Pian lagi je. Sebab generasi yang menghidupkan dunia seni di jalanan, Wak Khalid sangat konsisten. Hinggalah dia meninggal, Wak Khalid hatinya tetap kepada jalanan. Wak Khalid tak pernah mengimpikan untuk mengadakan persembahan di Istana Budaya, di Istana Negara. Wak Khalid hanya sampai hujung hayat dia, tuan-tuan, dia membaca sajak di stesen-stesen kereta api. Saya masih ingat lagi tu, di semua stesen kereta api daripada selatan tanah air hingga utara tanah air, dia singgah di setiap stesen membacakan puisinya, apa yang dipanggil persembahan puisi Wak Khalid, baca puisi. Begitulah juga orang tua ni, tuan-tuan. Dia dengan jalan tak dapat dipisahkan. Kan tinggal lagi tak ada nama jalan Pian Habib je. Tapi semua jalan yang ada di Kuala Lumpur akan ada Pian Habib. Kerana dia membaca sajak di Dataran Merdeka, dia membaca sajak di Bangunan Daya Bumi, dia menghabiskan hidup dia pada usia muda dengan membaca sajak di Central Market. Dia pelopor ketika pasar malam Jalan Tunku Abdul Rahman baru dibuka dengan membaca sajak. Hingga waktu itulah orang awam baru kenal baca sajak. Jadi malam ni Pian baca sajak. Kita ada berapa angka sekarang? 6. Apa? Malu ai. 700. Nak dengar baca saja. Sembanglah. Minggu hari tu. Mai tak boleh cakap. Ya benar. Dah hari pertama, minggu pertama apa? Dulu masa buat sini bulan lepas atau minggu lepas. Minggu lepas. Semasa gua dijemput di sini. Baru PKP. Baru darurat. Dan sempena darurat gua togelkan janggut dan misai. Tetapi untuk sekarang janggut dan misai sudah tumbuh.
Dia sangat dia jadi sangat prihatin pada janggut dan misai, tuan-tuan. Saya tak faham kenapa tua-tua ni dia malu kalau dia tak janggut dan misai. Saya tak faham kan, tapi hanya cucunya saja menyebabkan dia dulu janggutnya berikat, tuan-tuan. Cepat tumbuh. Cepat tumbuh tu. Janggut dan misai gua cepat tumbuh. Okey, Fian akan membacakan puisi daripada buku yang kami dapatkan daripada ITBM. Ini dia ini gambar, tuan-tuan. Ready baca puisi. Baca puisi. Kita belanja baca puisi tu, tuan-tuan. Lepas tu Sini. aku rehat. Kau sorang. Kau ambil show. Kau sini. Okey. Okey. Dia sebelum baca puisi, sebelum baca saja, saya bercerita. Bagi tahu siapa nak order. Kit ni M19. Okey. Sebab nanti orang order tak sukses. Okey. Saya asal dari negeri Perak. Asal Taiping. Tetapi lahir di US. Ulu Senduk. Itu nama kampung. Gua punya kampung dekat Bukit Gantang, Taiping, Perak. Lahir. Tapi ada kutu-kutu cakap gua lahir di Tapah. Itu salah. Gua asal Taiping. Bukit Gantang. Lahir di US. Kampung nama Ulu Senduk. Ulu sana. Tetapi durian beautiful. Itu perkataan bahasa Inggeris yang aku pernah dengar dia cakap. Durian beautiful. Pasal durian. Ada dusun sendiri punya. Bukit dia dari KLCC tinggal ni. Kalau nak tahu, orang kampung sudah biasa. Gua lahir di Taiping, kampung Ulu Senduk, Bukit Gantang. Hidup di kampung cuma sampai umur sekitar 17 tahun. Dalam 17 tahun, sebelum lebih kurang 17 tahun, saya datang KL. Datang KL dengan satu tujuan. Mahu jadi penulis, mahu jadi penyair. Maksud di sini bukan nak jadi penyair kena datang KL. Di mana-mana pun boleh jadi penyair atau penulis. Tetapi saya tekad nak hidup sendiri. Mau berjaya sendiri. Usaha sendiri. Datang KL, berdapat hidup di KL, berjumpa kawan-kawan, berjumpa orang-orang Badar. Saya datang KL tahun 70-an, 75. Lu orang mana berada masa itu? Zaman gua datang 75 di KL. Di KL, zaman itu penuh mat fit. Tapi saya tak pernah terpengaruh. Walaupun hari-hari depan di mata. Tak pernah terpengaruh cara dia orang. Depan di mata. Dulu tahun 70-an banyak tapi saya mau jadi penulis, mau jadi penyair. Sambil itu mau belajar. Gua saya tak kira. Kita bercakap dengan Tuhan pun aku kau saja. Jadi sekarang kalau gua tercakap saya tak apa, kalau saya tercakap gua okey. Datangkan di KL. Saya mau belajar.
Selain jadi penulis, mahu belajar. Duduk di KL. Kalau mahu belajar, mesti ada duit. Kalau mahu ada duit, mesti ada kerja. Hendak belajar, mesti ada duit untuk beli buku-buku. Untuk cari duit, mesti kerja. Ya, saya kerja. Banyak kedai rekod. Saya kerja cuci rekod. LP. Tahu tak? Lap pinggan. Buat cuci pinggan. Aku muskil juga dia kerja kedai rekod macam mana dia nak dengar lagu. Rupanya lap pinggan. Okey. Cuci pinggan. Okey, lap Cuci rekod. pinggan. Cuci pinggan di gerai kedai makan. Di gerai makan. Cuci pinggan. Bila orang tanya, kawan-kawan tanya, kerja apa? Gua cakap, cuci rekod LP. Lap pinggan. Buat rekod album LP. Tapi gua cuci pinggan. Itu tahun 70-an. Saya kerja cuci rekod dekat panggung Kolisum, Jalan Tunku Brahman. Tak sangka pula, pada tahun 85, gua punya filem tayang di panggung tu, Kolisum. Keberes ini. Berada kita mesti terus hidup dalam filem KSJ. Ini Muhammad Nasir. Muhammad M. Nasir. Yang bercakap nama penuh. Ni Nasir Jani. Ini Pian Habib. Jangan aku umum saya. Bagi saudara yang nak lock baju malam ini, saudara boleh lock, saya bagi tahu lock 120 dan tandakan saja yang pit dia M adalah 19. Okey, ya, exactly ya. Yang pit S adalah 19, M adalah 20, L adalah 21, XL adalah 22. Jadi saudara lock saja, kemudian saudara minta pit. Tetapi saya tak berapa jamin kerana Abang Pian tak bagi tahu saya jumlah-jumlah pit yang ada. Tetapi kalaulah nanti waktu WhatsApp-WhatsAppan tu dengan admin, tengok. Tapi lock dulu dengan mengikut pit yang anda suka, 19, atau lock saja 19 atau 20 atau 21 atau 22, atau S atau M atau L atau XL baju hanya ada 60 je set malam ni, iaitu selai baju dan juga sebuah buku puisi terbitan ITBM, iaitu puisi-puisinya melukis puisi sebuah pencintraan puisi-puisi Pian Habib. Saya dapat, tapi baju jangan pilih, saya hanya boleh lock size saja. Rezeki saudara dapat ringan putih, ambillah ringan putih, alhamdulillah. Rezeki saudara dapat baju hitam, ambillah baju hitam, alhamdulillah. Sebab kita tak boleh nak pisahkan hitam dan putih, nanti jadi kelang kabut lock ni. Lock sekarang dengan lock RM120, sertakan saiz saudara, sama ada saudara nak S19, M20, L21, XL22. Anak tiri minta maaf, lain kali abang minta dia buatkan baju anak tiri. Sebab dia buat 60 lai saja, maka dia buat premium size. Boleh lock sekarang, RM120, hanya 60 yang bertuah untuk mendapatkan combo Pian Habib, buku puisi dan juga baju t-shirt khas yang tak dapat ditemui di mana-mana. Sambut pula. Filem Kembara Seniman Jalanan. Ini kawan sebelum dia orang terkenal, M. Nasir. Ini kawan-kawan sebaya. Sepatutnya ada muka orang lain juga, tapi 3 orang ini saja. Ini dibikin sempena ulang tahun. Sebuah filem arahan Nasir Jani, Kembara Seniman Jalanan, 30 tahun anniversary 1986-2016. Berarti sekarang filem ni telah berusia 35 tahun. Sebab dah 20 tahun. Ini t-shirt ni dibuat sempena Nasir Jani buat buku. Tajuk dia Berdek Kita Mesti Hidup. Buku Nasir Jani. Terlepas ini panggil Nasir ni. Mesti saya panggil bos. Nasir Jani. Mesti panggil bos. Nasir Jani ada 3 buku. PKP. Melaka tak boleh sini. Dia di Melaka. Lepas PKP, bos mesti panggil. Dia dengan Nasir Jani tuan-tuan tak boleh pisah. Isi dan kuku.
Dia ada hate and love dengan Nasir Jani ni. Saya selain menulis, tiba-tiba jadi main filem. Sudah cakap belum? Apa cakap sekali? Lebih kurang 10 filem. Lebih kurang 10 filem. Kembali Sinema Jalanan. Sofia. Tak kisah. Loh. Bib. Mat. Som. Meroyong. Makhluk. Museum. Lain-lain penyedal. Rock. Lain-lain penyedal. Tak ingat. Itu saja. Masa TV hitam putih. Sajak saya dibuat drama RTM. Lakonan Uji Rashid dan Khalid Saleh. Tajuk dia Gelisah Seorang Seniman. Tahun 70 berapa tak tahu. 78 mungkin. Itu dia orang ambil watak saya. Tak ada apa-apa. Tapi dia orang sudah buat. Ambil watak saya. Khalid Saleh main watak saya. Itu masa itu. TV hitam putih. Atas sudah warna. Hitam putih. Hitam putih. Warna 79. Warna 79. Ya. Maksudnya warna hitam dan putih. Warna juga. Okey, warna hitam dan putih. Masalahnya zaman saya kutu dulu. Tak pernah tengok apa yang saya berlakon. Sebab di rumah memang tak ada TV. Orang bujang. Rumah tak ada TV. Kalau ada TV, mungkin sewa. Hitam putih je. Banyak. Pernah berlakon dengan Nur Kumalasari. Glamour dah. Tahun berapa tu? 70-an letak je. Kumalasari. Nur Kumalasari pernah berlakon dengan Pian. Itu Tapi betul ayat dia. tak pernah tengok. Macam berlakon sendiri. TV tak ada. Itu ada. Sekarang tak tahu mana. Dokumentari Kak Adim kot. Jadi, filem-filem sendiri pun dulu tak pernah tengok. Dia. Filem-filem sendiri. Drama-drama. Okey, sekarang pasal saja. Nanti sekejap. Satu hari nanti, barangkali nasi pun tidak ada. Rakyat, makanan politikus. Politikus, makanan kapitalis. Ulang semula. Mungkin salah satu baris. Satu hari nanti, barangkali nasi pun tidak ada. Nasi makanan rakyat. Rakyat makanan politikus. Politikus makanan kapitalis. Itu lengkap. Okey, cakap. Okey. Dia tak tahu ni, aku akan baca saja. Jangan bagi tahu dia. Perawan, alangkah nikmatnya jika waktu-waktu begini aku bersamamu di kabar yang peratusnya adalah kesenyapan sambil memetik-metik ujung jari-jarimu mengulit membelai mimpi di ranjang. Engkau pun menaluki keakuan dan meleburnya tanpa rasa kesangsian. Degup jantungku umpama hentakan kapak-kapak kuda
malulah aku untuk menceritakan tentang harum tubuhmu itu. Ini sajak dia yang saya suka. Dia sebenarnya sajak-sajak romantik dia sangat bagus, tapi kalau dia muncul baca sajak, dia akan baca sajak belasah kerajaan je. Kekuatan dia di situ tuan-tuan sebagai penyair Mahrainism ni. Dia ni. Bukan, ini period nasi saya. Ini period nasi saya. Tulis apa saja sini. Saudara boleh log sekarang RM RM120 untuk mendapatkan t-shirt PM Habib dengan buku puisi. Admin akan umumkan masa ke semasa. Genap 60 orang log ditutup. Berapa admin ada sekarang? Nasi. 25 log. Kita masih mencari 35 log sekarang. Log 120. Ada 35 lagi buku menanti anda bersama t-shirt paling bersejarah Kembara Seniman Jalanan. Nasi dan darurat. Ini periuk nasi saya. Ini gua punya periuk nasi. Ini periuk nasi. Nasi tetap makanan ruji meski darurat. Kalau tak ada nasi, gua makan ubi kayu. Selagi ada ubi kayu, gua tak mati, tak makan. Gua orang biasa yang hari-hari makan nasi. Bukan menteri. Boleh hidup walaupun tak makan boleh hidup walaupun tak makan nasi. Menteri-menteri apa tahu? Telur tak tahulah. Makan telur boleh mati atau tak boleh mati. Yang gua tahu ada orang makan telur sampai mati dan tak mati kalau tak makan telur. Telur goreng mata sendiri. Apa borong mata kerbau. Dititik hisap. Sedap. Dibuat lauk. Lawan nasi panas dan cili patah. Apapun. Kalau tak ada lauk, gua dan Zainal boleh saja makan nasi rasa telur. Ulang semula. Apapun, kalau tak ada laut, gua boleh saja makan nasi rasa telur. Dulu tuan-tuan, masa tahun 1986-85 tuan-tuan, kami berbuka puasa di Benteng Lama. Saya nak cerita Benteng Lama pun mungkin tuan-tuan dah tak tahu dah. Sekarang dah jadi stesen komuter dan lorong yang nak masuk ke Jalan Masjid India. Saya, dia, Johari Hamid, Eman JR, Kamarul Haji Yusof. Itu cerita menjadikan kerana waktu tu, waktu berbuka ada warung. Kami hanya boleh memilih Cerita pasal apa? Buka puasa. Buka puasa. Benteng. Sama Joe Hamid. Buka puasa. Jadi pada waktu berbuka puasa tuan-tuan, kami terpaksa bertanya makcik, lauk ni campur, nasi ni campur lauk ni berapa harga? Nasi ni campur lauk ni berapa harga? Dan saya terangkan tuan-tuan bahawa kalau orang tu boleh makan ayam berbuka puasa pada tahun 85-86 waktu kami sama-sama masih lagi hidup dalam keadaan kais pagi makan pagi tuan-tuan, kita akan buka puasa itu. Jadi kalau lalu di situ tuan-tuan ada kenangan air mata lah kalau lalu. Saya pun mengelak untuk lalu di situ tuan-tuan, sebab itu antara memori yang luar biasa kerana sebahagian daripada rakan-rakan kami yang pernah di sana dah meninggal. Wak Khalid, sebahagian rakan-rakan kami ada di sana seperti Ayub dah hilang, kita tak tahu di mana Ayub pergi kerana dia pegawai JPJ dan kemudiannya berpindah hingga tak dapat dihubungi. Jadi malam ni saya dapat berkumpul dengan Pian pun alhamdulillah, kerana mengenangkan memori saya adik dan dia dah abang waktu tu, kerana kita panggil dia abang walaupun dia tak ada dengar saya panggil dia, tapi daripada mulut dia tahu saya panggil dia Abang Pian. Pian kehilangan pendengaran pada usia 11 tahun apabila serang demam panas. Jadi apa yang Pian cakap sekarang adalah perkataan-perkataan yang dia pernah dengar daripada kecil sampai berusia 11 tahun. 11 tahun dia hilang pendengaran.
Jadi penambahan kosakata pian dan penguasaan bahasa pian berkembang apabila pian menjadi orang yang boleh membaca dan banyak membaca. Okey. Aduhai sayang, puspita hati, kasih jiwa, usahlah dinda duka nestapa, ala payung, ketibang payung. Jangan menangis sayang, jangan sedih bermuram durja, jangan hidup bergundah gulana, ala payung ketibang payung. Merdu suara. Harga petrol naik lagi. Harga petrol naik lagi. Buat apa marah-marah? Melayu. Tak ada risau, tak ada sensor. Saja pasal harga petrol naik. Bukan rindu dendam. Bukan rindu dendam. Tinggal awet. Tapi nak bagi tahu harga petrol naik lagi. Saya akan membacakan. Boleh faham tak ni? Dia faham. Boleh faham tak? Dua orang boleh faham tak ni? Cakap jelas. Faham. Saya bacakan sebuah sajak yang Pian jarang bercerita dengan orang. Salah satu yang Pian jarang bercerita. Dia suka bercerita tentang cucunya sekarang. Dunia dia agak secret, tuan-tuan. Saya susah nak berbual tentang ayah dia. Tapi saya bacakan satu sajak tentang perasaan dia terhadap ayah dia. Dalam buku ni juga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu bahagian diri dia yang kasar bila dia baca sajak-sajak tu. Sebenarnya Pian ada dua. Kalau dia membaca di pentas, dia adalah seorang yang sangat kasar, sangat brutal, sangat Marxism, dan politik adalah musuh utama dia. Tapi apabila dia menulis secara sentimental sendirian, ini sajak dia. Saya bacakan Ayah dan Segenggam Tanah. Benar, aku pernah dimarahi ayah sewaktu melontari seekor ibu kucing. Pernah ayah mengambil segenggam tanah, menimang-nimang tanah itu sebelum meletakkannya di dua dalam tapak tanganku. Ujar ayah, tanah ini adalah darahmu, kau junjunglah langit. Benar, beberapa ekor serangga pernah kubunuh dengan tidak sengaja. Jangan, tegah ayah. Seperti serangga, hidupmu akan melata. 1992 typing. Ini sajak memori dia pada ayahnya. Itulah dia, kalau dia menulis sajak-sajak yang dibaca, dia seorang sangat kuat romantism dia. Tetapi Allah Akbar. Azman Ayub. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabri Yunus. Sabri Yunus. Mesej dalam live. Ayub Dan meninggal. Ya, meninggal. Siapa yang meninggal? Ayub Dan. Oh. Ya. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Abang Sabri kerana menyampaikan berita yang menduka citakan. Seorang lagi sahabat kan baru tadi saya sebut kami kehilangan Wak Khalid daripada kumpulan kawan-kawan lama. Hilang lagi saudara Ayub Dan. Satu kejutan untuk saya. Kami juga kehilangan Marjan S pada bulan sudah. Ayub Dan. Ayub Dan. Nanti kita tengok gambar. Dia dah gelisah tu, dia takut. Saya risau ni sama ada ini adalah Ayub JPJ. Kalau Ayub JPJ sangat rapat tu, saya baru sebut Ayub JPJ. Allahu Akbar, saya baru sebutnya namanya tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru sebutnya tadi, kawan-kawan buka puasa yang sentiasa saya akan ingat adalah kerana Ayub JPJ. Kerana Ayub bekerja gaji bulan tetap, Ayub lah yang kerap membayar harga makanan yang kami makan. Ayub JPJ. Ayub Kelantan. Yang kerja JPJ. Ya. Dulu sudah meninggal. Apa pasal dulu gua sudah mesej Ayub sudah meninggal? Nanti kita sahkan. Nanti. Habis live tanya Sabri, Ayub mana? Dan ni 2-3 bulan lepas dah dapat mesej Ayub sudah meninggal. Ayub meninggal.
Dari mesej dari siapa lah tu? Ajuk JPJ. Ya. Nanti semak semula. Semak Dia duduk semula di- after dia. Duduk dilipis. Ibu. Ipoh. Kalau dilipis itu adalah JPJ. Ismail. Ismail. Ismail dilipis. Okey tuan-tuan, kita teruskan. Saya akan berapa log dah Amin? 29 tuan-tuan, cepat log untuk membantu kita menghabiskan 60 je koleksi t-shirt dan juga buku-buku Abang Pian. Saya tunjuk kata buku yang ditulis ni, selain daripada sajak-sajak, dia juga adalah karya casual. Dia keluar dalam edisi mewah ni dengan menggunakan kertas kilat tebal ni. Dia bukan menggunakan recycle paper, edisi yang tebal ni. So saudara boleh log mulai sekarang dengan hanya 120 je untuk menghabiskan 60 light t-shirt yang Abang Pian print kerana demand bagi edisi yang dulu dia tak dapat bagi t-shirt. So dia datang kali ni dia akan bagi dengan t-shirt dan kami berjaya mendapatkan ITBM. Buku ni kalau saudara beli dalam pasaran harganya adalah RM35. Tapi kami kombokan sekali menjadikannya hanya RM120. Saya akan baca lagi sebuah sajak sementara Abang Pian. Pian, kita nak baca sajak. Bapakku YB. Bapakku YB. Boleh? Bapak ku habis apa semua pakai. Minggu lepas sudah baca. Baca sajak baru. I tak nak jadi gini. Apa? I tak nak jadi gini. Baca. Demokrasi. Demokrasi bererti hak rakyat biasa ikut saja apa kata pemimpin. Kayu kata pemimpin, maka kayulah. Pemimpin kata kayu, kayulah. Ya. Kita orang biasa kena ikut saja. Perut orang biasa menggigil masuk angin. Semu, sejuk, kembung. Menteri-menteri kabinet bagus. Dibiarkan saja jadi kabinet. Perarakan itu berangkat tengah hari. Rumah-rumah menutup pintunya. Tetapi gumam, mereka terdengar serbuk bakaran kemian. Kau yang kami iringkan, usah lagi menoleh ke belakang. Sebab kenangan tak akan lebih tua dari kita. Semua akan ikhlaskan kalau kau tidak pulang malam-malam melempar segenggam tanah kuburan. Di tanah yang gemersi kecerah genting mulai pelupuk mataku hingga terbayang kembali. Perarakan itu tidak selesai. Aku seakan hilang arah tatkala fikiran-fikiranku dipenuhi bunyi unggas sekaligus dengan deru air terjun. Bagaimanakah aku harus mengatakan kepadamu? San, aku ingin berdoa. Setiap kali apabila bayang-bayang bergerak menjauh, seakan terdengar desis suaramu. Engkaukah yang mengetuk tatkala angin menjurus masuk? Atau engkau mengejutkan aku dari tidurku dan perlahan-lahan menarik daun pintu di depan? Aku tak akan lari dari impian hari tua, menggeliat bagai kucing bangun tidur. Tuhan, cengkamlah aku dalam genggammu. Tuan-tuan, oleh kerana Pian dibesarkan di rumah anak alam. Dulu di Kuala Lumpur, di tapak Aswara sekarang adalah sebuah rumah untuk anak alam. Jadi untuk mengenangkan rakan-rakan pelukisnya, Pian juga mengabadikan banyak koleksi lukisan di dalam ni sebagai tanda dia juga menganggap bahawa rakan-rakan seni dalam dunia seni lukis adalah sebahagian daripada rakan hidupnya.
kerana anak alam adalah tempat 3 cabang seni, iaitu orang yang menjadi penyair, orang yang menjadi pelukis dan mereka yang menjadi pengukir arca. Itu era gemilang anak alam pada tahun 80-an, tempat Pian belajar banyak perkara daripada senior-seniornya. Antaranya adalah Profesor Dr. Siti Zainon Ismail, Sastrawan Negara. Tan Sri Johan Jaafar juga adalah orang yang mengasaskan anak alam. Kemudian di sana ada juga Khaled Saleh, di sana ada juga Abdul Aziz HM, di sana ada juga Abdul Ghaffar Ibrahim, di sana ada juga pelbagai orang. Ini ada koleksi lukisan yang saya dapat lihat, kebanyakan dalam modern art. Ini adalah daripada Anas Suwandi Ahmad, kemudian dihias dengan puisinya. Kemudian ada lukisan daripada Azman Omar, dihiasi dengan puisi Pian. Ada lukisan-lukisan yang begitu abstrak daripada Syahrudin Supar. Ada lukisan-lukisan daripada Zuraimi Abdul Rahim. Ada lukisan-lukisan juga daripada N. Samad. Jadi buku ni berbaloi untuk saudara kolek. Selain daripada saya tunjuk dari dekat baju ni, saya sebenarnya bukan nak promosi lebih tuan-tuan, sebab Pian saja yang diberikan kelebihan menerbitkan buku baju ni. M. Nasir pun tak produce. Sebab buku baju ni, saya fikir filem ini mempunyai hubungan yang sangat sentimental dengan Pian. Kalau saudara pernah menontonnya pada tahun 86 ketika dia ditayangkan, dan filem inilah membawakan namanya ke puncak glamour hinggalah pada Festival Filem Malaysia yang ke-6. Dengan rasa marah apabila dia diberikan anugerah di bawah kategori anugerah khas juri. Walaupun dia dicalonkan di bawah pelakon pembantu lelaki terbaik, Pian diberi hadiah tersebut dengan mengetahui bahawa orang memberinya dengan kerana kononnya dia adalah pelakon cacat pengenaran yang sangat bahaya, yang sangat berjaya. Di atas pentaslah dia memulangkan kembali award tersebut, yang kemudiannya hingga sekarang kita tahu bahawa Pian tidak mahu dilihat dirinya sebagai seorang cacat pendengaran. Itu yang kuat dia sebut, aku mahu berdikari, aku mahu cari duit sendiri. Ini yang saya fikir kata sesuatu yang untuk kita kenang Osman Tikus, yang dah berusia 36 tahun Osman Tikus dalam filem ni, dan pelakonnya juga telah berusia 63 tahun tapi masih cergas walaupun sedikit batuk. Kalau doktor mengatakan bahawa batuk itu adalah kesan daripada dia banyak menerima semburan gas pemedih mata ketika mengatasi menyertai demonstrasi. Masa main filem ni umur 27. Oh, masa main filem kau 27. Main filem 27. M. Nasir 28. Oh, dia 1 tahun kau. Okey. M. Nasir 28. Nasir Jani? Saya 27. Nasir Jani umur 30. Nasir Jani berusia 30 tahun waktu mengarahkan filem ni. Ini adalah filem yang boleh kita anggap sebagai rebel without cause Malaysia. Kerana dia temanya tak pernah diulang lagi, tema anti lanun cetak rompak. Dalam bahasa yang lain, filem ini adalah filem pertama yang mengkritik dengan keras bagaimana industri yang dimiliki oleh tuan punya syarikat-syarikat rekod berketurunan Cina yang membayar pampasan royalti yang rendah, tetapi mereka juga adalah sindiket yang mengedarkan pita original kepada pita pirate. Jadi ini yang diperjuangkan oleh M. Nasir di bawah Hala Kero, hapuskan lanun cetak rompak, satu gerakan yang digerakkan oleh M. Nasir, dan untuk menggerakkan kesedaran awam filem ni dihasilkan. Dia pakai Gildan ni. So Amin report, Amin kita dapat berapa ni? Tolong tuan-tuan, saya nak habiskan baju ni 60 malam ni. Bergerak dah Amin. 39 kita hanya ada lagi 21 saja untuk saudara habis. Dia cetak Gildan. Dia sangat bersemangat tuan-tuan menghubungi saya, dia nak cetak ni. Sebab dia kata hari tu masa tempah dia tak ready. Direktur Gamin DTG. Direktur Gamin. Direktur Gamin. DTG. Okey, aku cerita sekejap pasal kau okey. Saya dalam sastra saya tak banyak kawan tuan. Saya sangat selektif kerana saya mempunyai banyak kesulitan untuk bergaul dengan orang sastra lah, kerana mindsetting, kerana perbezaan mindset. Tapi ini salah seorang kawan baik, tapi saya treat dia sebagai abang. Berarti saya tak akan cakap benda yang sebarangan dengan dia. Sebab waktu Perhimpunan Penyair Muda 1987, saya tak ada duit untuk daftar. Untuk mendaftar tu saya tak ada duit. Mereka adalah penganjur. Jadi saya pergi minta saya diterima percuma kerana saya tak ada RM20 untuk daftar. Jadi mereka berikan saya kerja untuk menguruskan kasut dan juga menjaga tempat tinggal penyair-penyair yang tidur di bangunan Komplek Budaya Negara. Sejak tu saya ingat jasa dia.
dia banyak berjasa. Dia ada mesin type, saya pernah pinjam mesin type dia untuk menulis sajak ketika saya tak ada mesin type untuk menghasilkan sajak-sajak awal saya. Kalau saya nak menulis sajak, saya lari pergi ke rumah pena, saya minta pinjam, ke rumah anak alam, saya minta pinjam untuk menulis sajak. Saya fikir dia seorang kasar secara fizikal, tetapi dia baik hati lah. Itu yang saya suka tentang dia. Tapi saya tak pernah treat dia sebagai kawan lah, sebab saya rasa dia perlu dihormati sebagai seorang abang. Jadi saya limitkan pergaulan, saya limitkan percakapan saya, kerana saya sangat menghormati dia. Saya sangat menghormati kerana barulah saya sedar sampai sekarang apabila Pian meninggalkan dunia baca puisi jalanan, tidak ada anak muda yang berani untuk menghidupkan kembali. Kemudian saya kata, bang, mari kita stream. Kau dah tak larat di jalanan, marilah stream lebih senang, tempat tak panas, sesuai dengan umur kesihatan. Dia okey untuk stream. Saya akan baca sebuah sajak dia, tuan-tuan, tapi saya lebih suka hujan. Tapi hujan tu tak ada dalam sajak ni, sebab waktu saya datang saya putus cinta tu, tuan-tuan, dan sajak tu kena betul dengan diri saya, tuan-tuan. Jadi saya baca sajak tu, alamak, saya akan ingat sentiasa sajak hujan lebat tu. Tapi tak ada dalam buku ni, dia berada dalam satu buku yang lain. Tapi saya akan cuba mencari sebuah sajak cinta yang sesuai untuk saya baca. Sajak-sajak pendek dia. Okey, saya akan baca sebuah sajak Pian yang romantik. Dia kalau baca sajak sendiri, tuan-tuan, keras. Saya lebih suka sajak-sajak yang dalam buku, sebab dia mellow sikit. Okey, saya akan baca sajak dia sekejap. Perawan saya dah baca, ni antara sajak yang baik ni, perawan ni. Antara yang terbaik saja saya dah baca tadi. Okey, saya akan kata baca sajak-sajak pendek dia tapi banyak. Okey, ini sajak dia yang saudara tengok pendek tapi saudara bawa lah berfikir. Sebuah sajak yang Pian tulis pada tahun 1986 dengan hanya 2 baris, bertajuk Bahterano. Dalam Bahterano, kau tidak perlu berenang. Berarti sesiapa saja yang mengikut apa yang pernah berlaku dalam sejarah Nabi Nuh, berarti orang itu tidak akan susah. Jadi saudara fahamlah daripada cerita Nabi Nuh, saudara akan faham. Jadi sajaknya mudah. Bahterano, dalam Bahterano kau tidak perlu berenang. Kemudian sebuah lagi sajak pendek dia, mari kita bercinta. Mari kita bercinta. Mari kita bercinta. Kau jangan bunuhku. Saya rasa waktu tu adalah tu seseorang yang dia aim, lepas tu cuba mengecewakan dia. Agaknya susah nak faham dia ni, tuan-tuan. Ini masa zaman kutu. Kutu. Hidup tapi hati baik. Alam. Aku itu yang aku tak tahan tu. Zaman kutu tapi saya baik. Alam. Saya tahun 80 84. Ya. Kutu. Tengok. Dia menghabiskan berlaku. Dia menghabiskan hari-hari yang sunyi, tuan-tuan. Saya fikir kata kalau sekarang kira dengan jari, mungkin kawan lamanya yang rapat tinggal saya je lah, sebab ramai yang dah meninggal, tuan-tuan. Nasir Jani dah balik ke Melaka dan melalui kehidupan tenang bersama keluarga kerana anak-anak dah berjaya. Johari Hamid juga menghabiskan masa di rumah kerana anak-anak dah besar. Saya rasa Kamal Raja Yusof berulang-ulang daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, jadi dia pun kesunyian. Saya rasa gembira kerana saya tinggal di sini dekat dengan rumah dia. Saya kata anytime datang, Pian, datang buat performa je, no hal. Dia minat dengan sajak, tuan-tuan. Dia akan jadi rimas. Aku imbang diri, ada serantang tali, di rentang tanah datar, keniau mata pisau, menyandak duri mawar. Aku imbang diri atas rentang tali, di rentang tanah datar, kemilau mata pisau, menyandang duri mawar. Waktu dia menyertai demo bersih, Cara baca macam-macam. Ni pasal tema ketuhanan macam semadi. Ni pasal ketuhanan. Semadi. Ni bila baca duduk sini, bila hening masa saya tulis duduk hening. Ya. Bila baca rasa hening. Kalau saja ni pasal pasal ketuhanan.
Aku nak cakap apa tadi? Aku terlupa, terkejutnya dia potongnya. Apa aku dah cakap tadi? Semua orang tak ingat. Apa aku nak cakap pasal kau tadi, bang? Ha? Nah, ya. Masa dia pergi? Okey. Ketika demo menuntut hak asasi yang besar bersih, PIAN antara orang kuat berdemo. Dia diasingkan, dipulaukan. Agensi-agensi kerajaan tak berani panggil dia baca sajak kerana mereka menganggap dia orang bersih. Tetapi terbukti apabila PH menang, PIAN tak minta apa pun. Dia nak membuktikan kepada orang dia tak ada apa kepentingan. Yang dia hendak berarak di jalanan pada waktu itu kerana PIAN mula memikirkan rakyat Marhain kelaparan, rakyat Marhain hidup dalam kesusahan. Jadi salah satu sebab dia mengalami batuk yang berpanjangan, setelah doktor buat dia tak ada TB, tetapi kesan daripada keracunan gas pemedih mata. Dan akhirnya terbukti bahawa dia bukanlah seorang oportunis, dia bukan orang PH, dia bukan orang gerakan NGO, tapi dia adalah individu yang berdiri atas semangat kemanusiaan. Sejak itulah selepas PH menang, tuan-tuan, dia tak mendapat apa-apa pun. Walaupun dia boleh meminta, kerana orang tahu adalah PIAN Habib adalah salah seorang high profile dalam gerakan demonstrasi jalanan. Tapi dia tak pergi, dia jauhkan diri, demonstrasi selesai, dia senyap dan dia berada di kedai makan yang dia usahakan. Baca, bang. Laparku menari-nari, laparku menyanyi-nyanyi, tulangku diunggang garam, tulangku pesona dendam. Sebelum lapar digoda tanah, sebelum tanah mencegah uratku, beriku seulas isi mengisi pilu, seulas isi mengisi dagingku berguling-guling, dagingku di atas bumi. Penjaga kubur tua itu tersenyum padaku, malu-malu, merenung padaku lama-lama. Kau anak lahir batin tidak sepi. Ni saja tajuk lapar, pasar, hidup. Ditulis tahun 82. Belanjalah, Fatimah. Ini puncanya. Gua dapat kerja di utusan. Ya. Ni baca depan Mahathir. Dia membaca sajak ni. Secara tak langsung. Ada bang. Dia membaca sajak ni di satu majlis makan malam. Kemudian dia diminta baca sajak. Dia belum bekerja di utusan. Tan Sri Zainuddin Maidin Arwah, PM makan di satu meja. Bila Mahathir melihat dia baca sajak, Mahathir bertanya kepada Tan Sri Zainuddin, Tan Sri Zam. Kemudian Mahathir kata, ambillah dia bekerja. Kenapa biarkan bakat dia begitu? Itulah dia bekerja. Tapi lepas tu dia lawan Mahathir. Dia lawan, tetap lawan dia. Penjaga kubur tua itu, tu watak Mahathir. Penjaga kubur tua itu merenung padaku lama-lama. Kau anak lahir batin tidak sepi. Maksudnya saya ada handicap, tapi ditengok macam bagi nasihat, sabar. Faham? Hidup mesti berani. Wujud watak Mahathir sebenarnya penjaga kubur. Min, berapa Min cepat kita nak mengejar lock tuan-tuan 60 cepat lock gentleman lock. Semalam saja ni bini pun tak tahu. Apa cerita? Sama. Tak bini kita tak tahu. Kita malas bagi tahu. Untuk bini sajak-sajak yang lain tuan-tuan. Tak boleh dibagi sajak awam untuk isteri, baca sajak untuk isteri, sajak-sajak yang lain. Cepat saudara nak lock untuk mendapatkan baju ni, lock dengan saiz. Saya panggil tuan-tuan, ini adalah collector's item kerana dia print benda ni 60 saja. Walaupun saya minta dia print banyak, tapi katanya tak, dia nak jadikan benda ni adalah item terhad, dia tak mau meraih untung yang banyak. Tapi dia nak dapatkan pada peminat-peminat yang betul menghargai kerja seni dia. 60 orang dia akan dapat. Dia tak mau jual dengan komersial kerana dia nak menjual kepada mereka yang benar-benar ingin menyimpan dan mengenang kerjaya yang dia anggap sebagai karya seni terbaik
hasil persahabatan dia dengan M. Nasir dan Nasir Jani. Log saja berapa admin sekarang? Ada 2 lagi akan kira sold out. Ya. 2 lagi habis. Habis. Dua apa? 5, 8. 58. 2 lagi sold out. 58 apa? Ini 58 baju dah. sudah jual. Saya jual. Dua helai itu lebih buat bendera je. Belum habis, orang masih log. Masa jalan. I tak nak jadi gini. Alhamdulillah. Belanjalah. I tak nak jadi gini. Itu sajak dia yang popular, tuan-tuan. Hasil pergaulan dia dengan pondan-pondan. Lepas tu dia menulis sebuah sajak, I tak nak jadi gini. Dan sajak tu sangat fenomenal. Pada tahun 80-an di jalanan. Siapa? I tak nak jadi gini tu. Hingga saya waktu itulah, saya dengan Pian tu saya takut nak menegur dia. Saya hanya duduk minum kopi diam sebab saya menghormati dia sebagai seorang abang. Dan sajak dia sangat fenomenal. Siapa yang membesar yang ada dalam ni, yang pernah melihat Pian membaca di Daya Bumi, melihat Pian pernah membaca di Central Market, melihat Pian membaca di Pasar Malam Jalan Tun Abdul Rahman, itulah sajak killer song dia. Terima kasih banyak-banyak kepada pembeli. Terima kasih banyak-banyak pada pembeli. Kau lah terima kasih. Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada berada, adik, kakak, abang yang membeli t-shirt ini. Saya punya. Terima kasih banyak-banyak. Ingat saya ulang saja. Bukan minta kesian. Tapi saya ulang. Ni periuk nasi saya. Ni periuk nasi saya. Ni periuk nasi saya akan jadi buku. Ya? Periuk nasi boleh tukar jadi buku. Saya akan panggil dia untuk menunjukkan bomoh yang baru mengubah periuk nasi buku menjadi periuk nasi. Saya tak kerja. Hidup baik saja. Jual buku. Lepas itu sekarang tak kerja. Ini saya punya kerja. Pian bekerja dalam dunia kewartawanan lebih 30 tahun kan? 33 tahun. 23 tahun. Apabila beliau tidak gembira apabila media menjadi alat tonggangan parti politik, beliau memilih untuk meninggalkannya kerana beliau rasa menulis heading-heading yang bersifat mengelirukan rakyat, sedangkan berita itu dia tahu tidak memihak pada rakyat, menyebabkan dia berhenti dan memilih menjadi penulis senang panas. Dia ada rekod wartawan tuan-tuan 23 tahun. Kerja di utusan 23 zaman Mazlan Nordin. Zam Khalid Muhammad. Johan Jaafar. Johan. Khalid. Zam Johan. Zam Mazlan, Zam, Johan, Khalid. Mazlan Nordin. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kami bersempat bekerja di bawah Ketua Pengarang Tan Sri Johan Jaafar yang menjadi guest tempoh hari. Ini zaman saya kerja sana. Sama-sama bos aku. Tiap-tiap bulan 2 minggu sekali kami dapat gaji. Tiap-tiap beratur ambil gaji. Beratur pergi satu ruang kecil. Ambil envelope. Tepat. Masa tu dia cerita zaman gaji di bawah cara manual. Belum ada bank in lagi. Gaji ambil dalam envelope. Berapa dia saja? Sebulan berapa tu saya? Berapa puluh tu. Tapi suka hati. Dapat bertahan 23 tahun. Memang pernah saya tulis surat 2 kali mau berhenti. Tapi bos tak kasih. Jadi sebagai menghargai dia orang, saya kerja sampai 23 tahun. Di utusan, dia hanya bekerja di utusan. Sampai betul-betul boring. Cebut. Hidup macam sekarang. Sudah 2005 sampai sekarang. 15 tahun. Okey, log dah lebih 60 kan dia dah? Dengan jual buku. Saya pergi. Okey, 69 log. Okey. Sebab kita akan simpan 9 nama kalau ada log batal ataupun jual bayar. Sudah 70. Okey, masuk ada. Ada. Dia satu tuan-tuan, bila dia bercerita tentang diri dia, satu bagus piannya, dia bercerita tentang diri dia. Saya suka tentang dia adalah the spirit fight. Kalau kita buat dengan dia tuan-tuan, dia bukan seorang yang akan bercerita untuk minta dikasihani. Itu saya rasa daripada kecil
dia tak mau dilihat sebagai seorang yang dianggap cacat pendengaran, lepas tu minta dikasihani. Itu yang saya suka tentang dia. Tapi saya bila tengok dia sekarang, saya akan menanggung beban kesedihan sebab saya ingat Wak Khalid. Sebab saya tahu kata hanya 2 orang saja yang sentiasa konsisten menjerit. Ini menjerit menentang politik yang dia anggap menyeksa rakyat. Wak Khalid pula akan menentang dasar di mana Wak Khalid sentiasa mengatakan ini tanah Melayu, ini bumi Melayu. Walaupun saya seorang yang tidak nasionalis, tapi saya sangat menghargai Wak Khalid kerana sepanjang hayatnya tidak ada lain yang dipertahankan melainkan Melayu, Melayu, Melayu. Dan Pian pula tak ada lain yang dipertahankan melainkan Marhain, Marhain, Marhain. Sekarang kita hilang dah seorang. Saya agak dia panjang umur ni. Tak apa. 1 jam baru. Adik-adik saya pernah buat one man show di panggung drama tahun 82. Panggung drama nama satu Jalan Bandar dekat balai polis. One man show. 1 malam 2 jam. Baca saja. Cakap menolong. Buat titik sikit. Macam saya. Bukan buat tetek saja, buat teater. Dia sebut buat teater, dia buat tetek. Dia tak ada pernah kerja buat tetek, tuan-tuan. Okay, buat teater. 2 malam berturut. Orang yang tak berani buat, saya buat. Bukan terkebur. Tapi kalau saya terkebur pun, apa salahnya? Syok sendiri. Hidup mesti ada syok sendiri. Dulu saya syok nak jadi penulis, nak jadi penyanyi, sudah jadi. Wah mesu, masa itu zaman saya dulu tak ada orang buat baca puisi secara bersungguh. Saya buat buku, jual buku, saja. Teruskan aku tengah cari sajak satu. Mesti syok, hidup mesti syok. Ya. Aku bahagian politik ni aku tak berani baca, tuan-tuan, sebab dia punya sajak politik aku takut. Aku baca yang cinta-cinta, yang bahagian putih ni semua politik. Aku elakkan page ni, aku baca. Selain syok, kita mesti ada angan-angan. Ya. Angan siapa cakap Majini itu berangan-angan. Sebab Majini dia tak jatuh pokok kelapa pun. Dari dulu sampai sekarang angan-angan Majini tak pernah jatuh di pokok kelapa. Aku baca satu saya baca lagi sekali, tuan-tuan. Satu sajak yang saya pun kehilangan ayah. Bukan tadi suruh baca. Dan saya berasa sedih kerana saya tak pernah menulis. Aku tak pernah tulis sajak tentang ayahku. Aku tongkat. Saya sayang ayah saya. Saya sayang ayah saya, tapi saya tak boleh menulis tentang ayah saya. Jadi saya akan menumpang baca satu sajak yang saya rasa inilah juga perasaan saya pada ayah saya. Saya tak mau fikir lama, nanti saya akan bersedih sebab jasa ayah saya membesarkan saya agak banyak, membesarkan anak yang nakal, jahat dan kepala kawangnya saya ni. Ayah dan segenggam tanah. Benar, aku pernah dimarahi ayah sewaktu melontari seekor ibu kucing. Pernah ayah mengambil segenggam tanah, menimang-nimang tanah itu sebelum meletakkan di dalam 2 tapak tanganku. Ujar ayah, tanah ini adalah darahmu, kau junjunglah langit. Benar, beberapa ekor serangga pernah kubunuh dengan tidak sengaja. Jangan tegah ayah. Seperti serangga, hidupmu akan melata. Itu ingat orang-orang tua, nasihat ibu bapa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mesti tahu jaga diri, tahu bawa diri. Saya pernah ingat ayah dan segenggam tanah. Benar, aku pernah dimarahi ayah sewaktu melontari seekor ibu kucing. Pernah ayah mengambil segenggam tanah, menimang-nimang tanah itu dan meletakkan ke tapak tanganku. Ujar ayah, tanah ini adalah darahmu.
ke jujunglah langit. Benar, beberapa ekor serangga pernah dibunuh dengan tidak sengaja. Jangan tegah ayah seperti serangga. Hidupmu akan merata. Okey tuan-tuan, tahniah kerana kita berjaya lock buku pian dengan intro apa semua. Saya anggap kata lebih kurang dalam 45 minit saudara lock 70 lebih. 70 lebih dah Amin 78. Jika kita anggap 80 malah ni, berarti 80 lock. Nanti kena cari buku dan ni. Saya akan mengakhiri sesi ni tuan-tuan, tapi saya bukan nak drama depan tuan-tuan sebab bila Wak Khalid mati saya akan take for granted sebab saya baik dengan Wak. Saya hanya bersalam je, tapi bila kawan yang bukan kawan Wak Khalid macam bapak lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang waktu kawan kita ada, kita akan abaikan. Kita anggap seperti dia akan ada selamanya di sisi kita. Tapi bila kawan kita tak ada tuan-tuan, barulah kita tahu bahawa seorang kawan baik yang pergi tak mungkin diganti oleh seorang kawan 100 orang yang hanya datang kepada kita tanpa apa-apa makna. Jadi apa sayang? Sebenarnya selain di sini ada lagi saya tadi belum siap. Oh. Okey, cun ini. Dia akan mencetakkan pula sebuah t-shirt dengan tulisannya selamat siang tanah airku sayang. Hari depanmu adalah hari depan anak-anak kami. Dan anak-anak kami adalah hari-hari kami tidur panjang. Terima kasih kepada Pian kerana terima kasih kepada tuan-tuan yang menemani saya bersama Pian malam ni stream 80 log walaupun kita ada 60. Tapi Pian cuba penuhkan 80 sebab print ni dah ada, just order je. Tak ada masalah. Buku ni dah ada. Cuma orang yang 20 yang terakhir mungkin menerimanya lewat sikit. Orang yang 60 terawal tak ada masalah sebab kami akan urus postage. Selamat siang tanah air sayang. Hari depanmu adalah hari depan anak-anak kami. Hari depan anak-anak kami adalah hari-hari kami tidur panjang. Okay. Simple saja. Saya sudah habis. Mau bercakap lagi? Cakap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Saya salam dia tuan-tuan sebab saya ingat kata waktu Wak Khalid ada saya tak pernah memeluknya. Itu saya kata bila kawan yang baik ada kita akan take for granted. Bila kawan dah meninggal. Kalau apa-apa hal cari dia. Kalau apa-apa hal cari. Warga Mas, anak muda. Siapa ni? Kami menguruskan postage tuan-tuan yang memang postage kali ini akan diuruskan oleh garasi, berarti nombor rasmi yang akan menghubungi saudara bagi post buku-buku saudara 60 yang pertama akan diuruskan oleh garasi dan Pian akan tempah baki berdasarkan log yang ada. Kami akan post itu lebih lewat sedikit kerana Pian tempah bajunya di Taiping, bajunya sampai. Bukunya tak ada masalah kerana bukunya adalah milik rakan kita di ITBM, dekat dia orang hantar. Kira apa? Ni halal. Ambil. Dia Halal aja. halal aja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan. Hampir menitis air mataku kerana sahabatku tuan-tuan hargai dengan log hampir 80 buku beliau. Tanda dia mau saya tak apa tak? Ya, sign lah. Sign semua. Dia akan sign semua buku tuan-tuan. InsyaAllah, tapi tidak baju lah. Baju ni sayang lah tuan-tuan. Tuan-tuan simpan gambar dia yang sign berapa, dia sign di buku je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung dengan Jin House pada pukul 10.30 malam. Kerana malam ini yang akan dinaikkan adalah item-item yang seperti mana saya paparkan dalam post adalah barang baru.